Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Rabiul Akhir 10 November bersama saya Nazira Syariat dan berikut tajuk utama malam ini. Anak digilis lori selepas bunuh ibu. Juga kejadian kepala air 18 terperangkap. Lapan belas pengunjung daripada 3 keluarga berdepan detik cemas selepas terperangkap dalam kejadian kepala air di kawasan perkelahan di Surau Batu Sungai Changlun malam semalam. Kesemua mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan pasukan bomba. Penolong Pengarah Bahagian Kebombaan dan Penyelamat JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain berkata pihaknya menerima panggilan terdapat mangsa terperangkap pada jam 8.27 malam. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Kayu Hitam bersama pasukan penyelamat di air PPDA JPPM Kedah dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba, didapati terdapat 18 mangsa terkandas dan tidak dapat keluar kerana jarak mereka berada di atas bukit ke jalan utama hampir 2 km. Katanya komando operasi cuba memasuki kawasan itu dengan menggunakan ATV milik penduduk kampung untuk memasuki kawasan itu. Ada melibatkan 18 orang yang melibatkan 3 keluarga telah terperangkap. Dan di situ air telah meningkat daripada sungai ini. Saya tengok di belakang saya ini, sungai ini telah meningkat kepada 3 meter dan telah sampai ke atas melibatkan sampai 0.5 meter. Dan 3 keluarga ini terperangkap dan saya telah kerahkan anggota daripada Balai Bukit Kayu Hitam untuk datang menyelamat. Dan bila sampai keadaan telah reda dan air telah surut. Sementara itu, dalam kejadian berasingan di kawasan rekreasi Bukit Wang, 2 keluarga terdiri daripada 4 dewasa dan 7 kanak-kanak berjaya diselamatkan anggota bomba selepas terperangkap dalam kepala air. Katanya sebaik saja kesemua mangsa berjaya diselamatkan, pihaknya dimaklumkan terdapat 2 lagi mangsa terperangkap pada ketinggian hampir 500 meter di atas bukit. Jelas Muhammadul Ehsan, anggotanya terpaksa menggunakan jalan alternatif untuk operasi mencari dan menyelamat SAR. Kedua-dua mangsa iaitu Muhammad Yusuf Syabani 15 tahun dan sepupunya Muhammad Aiman Ashraf 21 tahun ditemui dalam keadaan kesejukan dan berjaya dibawa turun. Orang ramai dinasihati agar tidak berkelah khususnya di air terjun pada musim tengkujuh kerana hujan lebat berisiko mengakibatkan banjir kilat dan kepala air. Seorang lelaki yang juga penagih dadah bertindak kejam mengelar leher ibu kandungnya sehingga maut dalam kejadian di rumah mereka di Kampung Jeniang Batu 5, Jalan Gurun Jeniang jam 6.30 pagi tadi. Suspek yang melarikan diri menggunakan motosikal kemudian maut dilanggar lori. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Azli Abu Shah berkata hasil siasatan mendapati mangsa Sarah Jun 70 tahun dikelar pada leher dengan senjata dipercayai pisau tumpul oleh anak bongsu daripada 4 beradik. Katanya sebelum kejadian dipercayai berlaku pertengkaran antara 2 beranak terbabit. So kita semak juga tempat kejadian ni di mana rumah si mati ni kita tengok tidak ada barang forced entry ataupun kesan dipecah masuk. Dan juga kita jumpa beberapa peralatan ngisap dadah. So kita semak dengan adik-beradik dan juga jiran-jiran bahawa mangsa ni tinggal bersama anak dia yang berumur 31 tahun yang mempunyai rekod mental lah. Menurut polis, sebaik membunuh ibunya, suspek berusia 31 tahun itu bertindak melarikan diri dengan menunggang motosikal. Selepas menunggang lebih 2 km, suspek turun dari motosikal dan terus menerpa ke tengah jalan sebelum dilanggar sebuah lori tangki. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai 6 rekod jenayah termasuk 4 berkaitan dadah. Polis masih mencari senjata digunakan suspek dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302. Mayat mangsa dan suspek dihantar ke Hospital Sultanah Bahia Alusta untuk bedah siasat. Di Mahkamah Magistrate Pasir Mas, seorang lelaki didakwa atas pertuduhan membunuh adik iparnya di Kampung Apa-Apa Pasir Mas pada 29 Oktober lalu. Tertuduh Amir Sharif Muhammad, 30 tahun, hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Yusuf Abdullah.
Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bekerja sebagai pemotong kelapa sawit didakwa membunuh Nur Syazrin Balkis Al-Badri yang berumur 17 tahun di sebuah rumah di kampung Apa-Apa Bunut Susu Pasir Mas antara jam 8 hingga 9 pagi pada 29 Oktober lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falina Abu Bakar dan tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudiannya menetapkan 14 Disember sebagai tarikh sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan seorang pemotong kelapa sawit ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes rogol dan bunuh seorang remaja yang juga adik iparnya yang berusia 17 tahun dalam kejadian di Pasir Mas. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafi'in Mahmud berkata, suspek yang berusia 30 tahun itu ditahan pada jam 4 petang sehari selepas kejadian. Hasil bedah siasat oleh pakar forensik Hospital Raja Perempuan Zainab II mengesahkan punca kematian mangsa adalah disebabkan lemas udara selain terdapat kesan luka pada tubuh badan mangsa termasuk di muka, tengkuk selain koyakan baru pada kemaluan remaja berkenaan. Seorang penganggur dipenjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kulai Johor selepas didapati bersalah membuat ugutan jenayah terhadap seorang lelaki di Taman Puteri Kulai 21 September lalu. Magistrate Sharifah Maliha Said Hussein menjatuhkan hukuman itu selepas Teng Chi Sing, 34 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan ke atasnya dibacakan dalam bahasa Mandarin. Berdasarkan kertas pertuduhan, Ching Sing melakukan ugutan jenayah melalui panggilan telefon dan mengugut seorang individu dengan niat mahu membakar rumahnya. Kesalahan itu dilakukannya di hadapan sebuah bank di Indahpura Kulai jam 12.46 tengah hari 21 September lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan serta kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Adeline Wong, manakala tertuduh diwakili Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Hidayah Asri. Selepas ini, Malaysia Indonesia setuju laksana koridor perjalanan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk melaksanakan koridor perjalanan antara kedua-dua negara melalui aturan Travel Corridor Arrangement TCA atau Vaccinated Travel Lane VTL. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia memandangkan kedua-dua negara semakin pulih daripada pandemik COVID-19. Saya telah bersetuju dengan Bapa Presiden, menteri-menteri yang berkaitan akan melihat secara dengan lebih detail supaya kita boleh memulakan membuka sempadan negara, kita boleh buka border kita dan mungkin perangkat awal ini kita mulakan dengan Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur dan juga Kuala Lumpur, Bali, Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah jika dipercepatkan urusan untuk detailnya, kita bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk kita mengumumkan pembukaan border antara Malaysia dengan Indonesia. Perdana Menteri berkata demikian pada sidang media bersama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo sempena lawatan rasmi 3 hari beliau ke Republik itu yang bermula semalam. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri diberi sambutan rasmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jakarta. Perdana Menteri diberikan sambutan kapit merah dan kawalan kehormat. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin membincangkan kerjasama bilateral dalam pelbagai bidang termasuk pelaburan, isu pengambilan dan pelindungan pembantu rumah dari Indonesia serta isu Laut Cina Selatan. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak terlalu risau dengan peningkatan jangkitan COVID-19 di Malaysia kerana ia masih di dalam lingkungan jangkaan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Pusat Perubatan Universiti Malaya Profesor Madya Dr. Rawzah Ahmad Zaki, kenaikan kes yang berlaku baru-baru ini adalah berpunca daripada aktiviti sosial dan rentas negeri sempena cuti umum. Secara keseluruhan, trend masih lagi menurun. Cuma dalam masa 2 hari ini sahaja berlaku sedikit peningkatan. Peningkatan yang berlaku dalam masa 2 hari ini adalah berkaitan dengan cuti umum pada minggu lepas. Transmission atau jangkitan di komuniti masih lagi tinggi dan apabila peningkatan aktiviti luaran yang meningkat, jumlah kes juga dijangkakan akan meningkat.
Bagaimanapun, beliau percaya angkatan jangkitan harian COVID-19 boleh turun semula dalam masa terdekat sekiranya jumlah kadar vaksinasi semakin meningkat dan tiada kemunculan varian baharu COVID-19 di dalam negara. Beliau juga menolak jangkaan sesetengah pihak yang mengatakan Malaysia akan mengenakan semula perintah kawalan pergerakan. Bagi memastikan kes positif terus terkawal dan dapat diturunkan, Profesor Madya Dr. Rawzah mengingatkan agar orang ramai untuk menghadkan aktiviti luar serta menjauhi tempat pelancongan yang sesak. Polis akan menyiasat video tular berhubung dakwaan pelanggaran prosedur operasi standard SOP di sebuah taman tema air di Subang Jaya baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Subang Jaya Superintendent Muhammad Fairuz Jaafar berkata, pihaknya menerima video berdurasi 13 saat yang dimuat naik di laman Facebook yang menunjukkan keadaan orang ramai di sebuah taman tema air. Menurut beliau, terdapat seramai 3,513 pengunjung yang direkodkan berada di kawasan taman tema berkenaan pada Sabtu lalu, iaitu tarikh dinyatakan kejadian tersebut berlaku. Siasatan awal mendapati kawasan taman tema berkenaan boleh memuatkan seramai 40,000 orang pada satu masa. Bagi kapasiti yang dibenarkan mengikut SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 pula, seramai 20,000 orang dibenarkan pada satu masa. Muhammad Fairuz memaklumkan tiada laporan polis dibuat berhubung kejadian tersebut. Jelasnya, polis akan menjalankan siasatan terperinci dan tindakan sewajarnya akan diambil jika wujud pelanggaran SOP. Katanya, polis amat mengalu-alukan orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu menghubungi Pusat Kawalan Daerah Subang Jaya di talian 03 5621 0343 untuk tindakan lanjut. Terpulang kepada pemain industri khususnya di pulau-pulau peranginan sama ada untuk meneruskan operasi pada musim tengkujuh atau sebaliknya. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu Arifin Rahman berkata, kerajaan negeri tidak pernah menghalang mahupun untuk menutup pulau-pulau peranginan pada musim tengkujuh. Menurut Arifin, meskipun kerajaan negeri mempunyai kuasa untuk mengarahkan operasi pelancongan di kawasan pulau ditutup, namun beliau percaya pemain industri lebih berpengalaman dalam menghadapi situasi musim tengkujuh. Maksudnya kita boleh mengarahkan kepada pihak polis, bincang dengan MKN, Majlis Keselamatan untuk mengarahkan semua pulau ditutup. Tapi oleh kerana pengusaha-pengusaha ni mereka bukan setahun mengusahakan, mereka ada pengalaman berpuluh-puluh tahun dah. Kita serah pada mereka lah kebijaksanaan mereka. Bagaimanapun, menurut beliau, pengusaha-pengusaha pelancongan yang ingin meneruskan operasi mereka harus mengutamakan keselamatan pelancong seperti mewajibkan pemakaian jaket keselamatan. Jelas Arifin lagi, penutupan operasi di hotel, resort dan chalet di pulau sebelum ini adalah inisiatif daripada pemain industri sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Pelan Strategik Kelestarian Pelancongan Negeri Terengganu 2021-2025. Terdahulu, hujan lebat disusuli air pasang menyebabkan perkampungan di Pulau Perhentian, Kuala Besut Terengganu dilanda banjir kilat awal pagi tadi. Hujan yang bermula seawal jam 1 pagi itu menyebabkan air mula melimpah 5 jam kemudian dan keadaan itu dipercayai akibat sistem perparitan di Pulau Peranginan berkenaan tersumbat. Golongan orang kurang upaya OKU diberikan pengecualian mengikuti kursus pra-perkahwinan Islam bagi memudahkan golongan itu mendirikan rumah tangga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Suneti Idris Ahmad berkata, keputusan itu selaras persidangan Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Seluruh Malaysia KPNCR kali ke-39 2018. Satu keputusan yang dibuat di dalam persidangan pendaftar juru nikah di seluruh Malaysia pada tahun 2019 telah membuat keputusan bahawa OKU ini dikecualikan untuk menyertai satu program pra-perkahwinan, kursus pra-perkahwinan. Sedangkan untuk orang lain diwajibkan. Tujuan dia adalah untuk kita nak memudahkanlah kerana mereka dengan kekurangan yang ada.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani perjanjian kerjasama dana wakaf bencana antara Yayasan Wakaf Malaysia, Kenanga Investor Berhad dan Match Foundation di Ibu Negara petang tadi. Jelas beliau lagi pengecualian mengikuti kursus itu juga dibuat berdasarkan jumlah penyertaan yang tidak ramai daripada golongan terbabit. Bagaimanapun katanya pihak Persatuan OKU meminta agar golongan itu terus diberikan kursus yang sama sebagai nilai tambah dalam kehidupan mereka berumah tangga. Justru Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang membangunkan pelan tindakan OKU Muslim sebagai inisiatif menyantuni golongan berkenaan dan akan diselaraskan ke seluruh negara menjelang tahun depan. Sebab tu sekarang sedang kita membina satu modul yang bentuk interaktif lah dengan mereka, dengan menggunakan sistem macam braille sebagainya. Kita menyediakan modul yang mungkin negeri akan mengambil modul itu untuk dipraktiskan. Berdasarkan kepada persiapan modul yang akan dibuat, mungkin jangka dalam tahun depan mungkin boleh siap. Setakat ini katanya pelaksanaan kursus itu telah dilaksanakan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pahang. Pelan tersebut dibangunkan bagi mendukung pelan tindakan OKU kebangsaan dan dasar OKU negara yang sedia ada di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Untuk rekod, pada 2017 seramai 47 peserta menyertai kursus perkahwinan Islam khas kepada golongan OKU Anjuran Jawi dengan kerjasama Persatuan Orang Pekak Islam Malaysia (PRISMA). Aman Palestin menyeru rakyat negara ini untuk bersama-sama bersolidariti bagi membantu rakyat Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk. Pengurus Besar Pemasaran Aman Palestin Muhammad Farhan Muhammad Fadil berkata, kempen kali ini menyasarkan kutipan sebanyak 6 juta ringgit bagi membantu lebih sejuta rakyat di 3 buah negara pasca peperangan. Aman Palestin akan meneruskan lagi kempen bantuan musim sejuk sebagai satu usaha membantu mereka yang memerlukan di Palestin, Syria dan Yaman. Antara keperluan mendesak yang akan disalurkan adalah kotak makanan, pemadanan kerosin, peralatan musim sejuk dan bantuan klinikal. Dengan sasaran agihan sebanyak 6 juta ringgit, kita menganggarkan dapat memberi manfaat yang besar kepada lebih 1 juta rakyat Palestin, Syria dan Yaman. Menurutnya lagi, Aman Palestin terus optimis dalam pelaksanaan misi kemanusiaan ke Bumi Syam dan Bumi Para Nabi walaupun dengan keadaan pandemik COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia. Oleh yang demikian, Aman Palestin menyeru semua pihak, sama ada agensi kerajaan, swasta, korporat dan seluruh rakyat Malaysia terus menghulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Tambahnya, bagi kempen kali ini, Aman Palestin memberikan pilihan pakej bantuan yang ingin disampaikan, iaitu berupa kotak makanan bernilai RM200 setiap kotak, pemanas dan kerosin atau minyak tanah bernilai RM100 setiap satu, peralatan musim sejuk bernilai RM150, bantuan klinikal bernilai RM50 dan tabung musim sejuk serendah RM10. Bagi mereka yang berminat untuk memberi sumbangan, boleh berbuat demikian secara dalam talian melalui akaun yang tertera atau datang terus ke cawangan-cawangan Aman Palestin di seluruh negara. Sumbangan juga boleh dihulurkan menerusi aplikasi Jom Menyumbang yang boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Peka dengan nasib mangsa akibat banjir di negara ini, Yayasan Wakaf Malaysia, Kenanga Investor Berhad dan Match Foundation menandatangani perjanjian kerjasama dana wakaf bencana dalam usaha menubuhkan dana bantuan pra-banjir dengan jumlah sasaran sebanyak RM10 juta. Usaha itu adalah bagi memastikan bantuan kepada golongan itu dapat disalurkan dengan lebih efisien dan berkesan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, Profesor Madya Dr. Amir Sahrudin, setakat hari ini pihak mereka sudah mempunyai 6 pelabur dan masih dalam proses pengumpulan dana bagi program tersebut. Hari ini kita telah mendapat seed funding daripada Kementerian MOF melalui bajet yang diumumkan, dan kita target untuk mengumpulkan, sebelum kita start ni, initial fund ni adalah sebanyak 10 juta. Jadi kita dalam proses untuk mendapatkan dana-dana tersebut lah, mencari dana funder untuk membolehkan kita launch produk ni nanti. Tambahnya lagi, sebahagian pulangan daripada pelaburan yang dibuat akan disalurkan ke dalam dana untuk diagihkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia kepada mangsa-mangsa banjir.
Produk ini bila kita dapat duit nanti, dana tersebut kita akan laburkan. Dan pelaburan itu minimumnya adalah setahun. Dan selepas setahun nanti kita akan dapat dividen, dan dividen tu sebahagiannya akan diagihkan kepada pelabur, investors, dan sebahagian pula akan dimasukkan dalam dana untuk Yayasan Wakaf, agihkan kepada masa-masa banjir nanti. Jadi maksudnya pelaburan yang dibuat pada tahun ini, returnnya akan dapat setahun kemudian, dan barulah nanti kita akan agihkan pulangan tersebut. Dana wakaf bencana terkumpul katanya akan ditukar kepada aset kekal bagi tujuan pencegahan bencana dan bantuan bencana. Manakala dana manfaat yang dijana akan diagihkan dalam bentuk bantuan bencana seperti wang tunai, makanan, peralatan keperluan harian dan sebagainya. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad yang juga pengerusi Yayasan Wakaf Malaysia berkata, kerjasama itu merupakan titik permulaan kepada pelaksanaan wakaf bencana seperti diumumkan dalam pembentangan Belanjawan 2022. Dana tersebut juga merupakan salah satu inisiatif program pembaharuan ekonomi ASEAN Kerajaan United Kingdom untuk membangunkan sektor kewangan Islam di rantau ASEAN. Selepas ini, bangunan runtuh di Istanbul. Laporan luar negara, seorang wartawan yang sedang dalam perjalanan ke hospital untuk melahirkan anak maut dalam serangan bom di selatan Bandar Aden. Manakala suami mangsa yang juga seorang wartawan, Mahmud Al-Atmi, cedera dalam insiden itu. Sumber polis memberitahu hasil siasatan mendapati kenderaan wartawan terbabit telah dipasang peranti letupan dan meletup ketika Mahmud sedang dalam perjalanan membawa isterinya, Rasha Abdullah Al-Harazi, ke hospital. Rasha, 27 tahun dan suaminya pernah bekerja di beberapa syarikat media tempatan dan asing sebelum ini. Tiada pihak yang mengaku bertanggungjawab ke atas insiden terbabit, tetapi Mahmud percaya ia didalangi pemberontak Houthi. Tahun lalu, wartawan Yaman Nabil Hassad Al-Kuwaiti turut maut ditembak penyerang tidak dikenali ketika keluar dari rumahnya di Aden. Puak Houthi menguasai bandar Sana'a pada 2014 menyebabkan kerajaan Yaman yang disokong antarabangsa memindahkan pentadbiran mereka ke Aden. Sekurang-kurangnya 13 cedera parah dalam runtuhan bangunan 2 tingkat di timur Turki. Insiden yang melibatkan premis restoran dan kafe itu turut menyebabkan kira-kira 10 orang tertimbus. Ketika kejadian, jalan di Bandar Malatya itu dilaporkan sedang sibuk di mana orang ramai sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Mangsa yang terlibat termasuklah individu yang sedang melalui jalan terbabit. Mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan sekitar 20 hingga 25 orang. Saksi dan laporan media melaporkan bangunan itu runtuh ketika ia dirancang untuk dibaik pulih dan mengakibatkan kerosakan pada salah satu tiang sokongan. Parlimen Lithuania mengisytiharkan darurat di wilayah sempadannya dengan Belarus yang dijangka berkuat kuasa hari ini. Keputusan itu dibuat sebagai tindak balas kepada ratusan pendatang yang cuba memasuki Poland dari Belarus. Memetik laporan Xinhua, Perdana Menterinya Ingrida Simonite berkata perintah darurat itu akan dikenakan selama sebulan dan mungkin dilanjutkan bergantung kepada situasi. Ratusan pendatang berkenaan membanjiri kawasan sempadan itu sejak Selasa dan cuba menceroboh pagar sempadan dengan menggunakan pelbagai senjata. Situasi itu memaksa pendatang berkenaan memasang kemah untuk bermalam di sempadan walaupun terpaksa berdepan dengan cuaca sejuk melampau. Pihak berkuasa Poland menjangkakan jumlah pendatang yang akan membanjiri sempadan itu meningkat kepada 12,000 orang. Poland dalam masa sama menuduh Belarus memburukkan lagi keadaan sehingga memaksa migran itu memasuki Poland dan negara kesatuan Eropah yang lain. Sungai Yamuna di India dicemari buih toksik yang berpunca dari pembuangan air yang tidak dirawat ke dalam sungai setiap hari. Pencemaran itu dalam masa sama menghentikan operasi 4 loji air di bandar itu. Mandi-manda di sungai tercemar terbabit selain terus mengadakan acara ritual. New Delhi dalam masa sama mengkritik negeri jiran Haryana dan Uttar Pradesh.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.